Okey, seterusnya kita akan meneruskan kita punya kelas hari ini dengan topik seterusnya iaitu perakaunan pengurusan ataupun dengan nama lain dia ialah perakaunan perkilangan. Oh, saya nampak Firdaus baru masuk sekejap Firdaus. Eh, Firdaus. Tu semua dah scan dah tadi. Firdaus dah, Maxwell pun dah 275871. Okey, Muhammad Solehan. Yang ini baru. Yang lain-lain apa Firdaus dan juga apa Maxwell dah kan ya. Okey, kita continue tadi. So kita akan teruskan dengan topik seterusnya iaitu topik perakaunan pengurusan ataupun perakaunan perkilangan. So saya akan sambung kita punya sharing tadi. Okey. Kita sambung sikit. So saya ulang sekali lagi tadi bahawa kita dah sampai ke ketiga dah tadi. Yang ketiga kan. Pertama tadi kita tumpukan kepada perkhidmatan. Ulang. Setiap kali nak mula saya ulang. Perkhidmatan dah. Perdagangan dah. Dagangan. Dan yang sekarang ni kita akan masuk kepada pengurusan. Perakaunan pengurusan. Ataupun dipanggil perkilangan. Biasanya perkilangan lebih mudah nak kita ingatlah. Perkilangan. Okay, perkilangan. So yang ini kita akan masuk yang ketiga perkilangan. Dalam perkilangan pun kita akan belajar dua perkara lah. Satu kita akan belajar yang saya cakap tadi ada tambahan Tambahan kita punya penyata itu ada tambahan. Okay, bila kita belajar pengurusan perkilangan ataupun yang bukan pengurusan perkilangan. Perakaunan pengurusan ataupun perakaunan perkilangan perakaunan perkilangan. Kita sebut perkilangan lah. Okey. Apa yang kita akan tambah sebelum ini kita hanya belajar untuk proses kita punya penyata pendapatan saja. Untuk mendapatkan maklumat penyata pendapatan kita melalui proses yang sama semua iaitu melalui proses macam mana kita nak dapat penyata pendapatan ni? Macam nak dapat proses yang sama. Pertama kita buat journal am, Catatan jurnal. catatan jurnal, lepas tu kita buat ledger am dan akhir sekali kita akhirkan dengan imbangan duga. Kan, imbangan duga. Untuk kita menghasilkan penyata pendapatan. Ini yang biasa kita buat. Tetapi dalam perkilangan kita kena selesaikan dulu isu yang duduk di dalam perkilangan. Jadi yang di dalam perkilangan ini kita kena uruskan 3 jenis item. Pertama sekali kita kena selesaikan dipanggil bahan mentah ataupun disebut juga sebagai bahan langsung. Nama dia kadang-kadang mungkin akan takut saya bimbang mengelirukan kita. Tapi perkataan dia yang kita kena tahu ialah bahan. Pertama kita kena tengok, kita kena uruskan berkenaan dengan bahan mentah. Yang kedua kita kena tengok berkenaan dengan buruh. Buruh langsung. Pekerja doktor. Pekerja lah. Okey, kitanya. Tapi yang kena mengena dengan proses perkilangan tersebut. Okey. Dan yang ketiga kita kena tengok kepada overhead. Overhead ini dalam kilang dia panggil overhead. Bahasa biasa dia dipanggil belanja.
Okay, cuma nama dia berbeza. Dalam kilang dipanggil overhead. Kalau kita dalam pengurusan, kita panggil belanja. Sama tu. Okay? Okay, so sekarang ni kita akan teruskan dengan kita punya cukup dulu kita itu dia punya information itu saja yang kita perlu tahu. Untuk awal untuk peringkat awal ni kita kena ambil maklum yang ini supaya kita boleh faham. Kita tengok format dia dulu Kita tengok format dia dulu. Okay. So dia ada dua penyata yang kita kena belajar. So penyata yang pertama ialah penyata barang di kilang. So saya akan ringkaskan dulu kita punya penyata. Kita belajar penyata barang di kilang. Nama dia penyata barang di kilang. Ini ialah tujuan kita nak buat peringkat awal. So, macam mana kita nak tahu dia punya format? Format dia ialah melibatkan pertama sekali. Pertama sekali dipanggil bahan langsung ataupun bahan mentah. Kita nak dapatkan maklumat bahan mentah ni. Okey, bahan mentah ini macam mana cara kita nak dapatkan maklumat dia? Pertama sekali kita kena cari dia punya inventory awal bahan mentah. Saya buat BM lah. Okay? Inventory awal bahan mentah. Tambahkan dengan belian bahan mentah. Dan tolak dengan inventory akhir bahan mentah. So ini dia punya ni. So kita kena buat macam ni. Tambah dengan yang ini. Tolakkan dengan yang ini. Kita akan dapat bahan mentah. Okey. Kita buat kat sini. Bahan mentah. Ini format dia. Lepas tu, kita kena tambahkan dengan buruh langsung. Okey, buruh langsung ni biasanya dia straightforward sajalah. Dia tak ada mana ada orang baki awal baki akhir yang tak ada. Buruh langsung terus je berapa kos dia. Kedua-dua ini merupakan dinamakan kos prima. Okey, ini nama dia. Nama bahan mentah campur dengan buruh langsung itu ialah kos prima. Kita dapat kos prima. Ini format format dulu. Kita belajar format je dulu. Lepas tu kita kena tambahkan dengan overhead. Tambah dengan overhead. Okay, tambah dengan cost overhead. Yang ini kita akan dapat juga nama dia kos pengeluaran. Ini kos pengeluaran. Lepas tu tambah lagi ni format kena hafal format lagi. Lepas tu kena tambah dengan inventory kerja dalam proses awal. Tolak dengan inventory kerja dalam proses akhir.
Last kali baru kita akan dapat kos barang dicilang. Okey. Ini ialah format penyata barang dicilang. Selepas itu baru kita akan yang ini kita akan belajar lagi penyata. Yang ini belajar penyata ni kita nak format penyata pun saya kena ajar juga. So, selepas itu kita akan belajar berkenaan dengan format penyata pendapatan yang melibatkan penyata barang dicilang ini. Macam mana nak masukkan maklumat tu? Penyata pendapatan. Dalam penyata pendapatan macam biasa kita mulakan dengan jualan. Jualan. Biasanya kita letak jualan je lah. Kalau dalam soalan ni biasanya dia takkan ada lah pulangan jualan, diskaun jualan, tak ada. Dia akan ringkaskan lagi. Okay. So jualan kena tolakkan dengan, yang ini baru kita akan tolakkan kos barang dijual. Yang ini kita kena detailkan dia. Yang ini yang kalau siapa belajar kaedah berkala, macam ni format dia. Okay. So yang melibatkan pengurusan dia akan kita kena extend dengan sikit, tambah sikit kos barang dijual. Sebelum ni kita belajar kos barang dijual, kita terus dapat amount saja kan. Yang ini kita kena ubah sikit. Dia ada format ni. So format dia ialah inventory awal barang siap. Nama dia barang siap. Maknanya yang dah siap tu dia akan hantar kepada syarikat untuk dijual. Okey. Dan tambahkan dengan kos barang dikilang. Mana dapat amount barang dikilang ni? Ini ialah hasil daripada dapatan kita kat sini ni. Pindahkan, masukkan dalam Inventory awal. Masukkan dalam inventory. Kos. Okay. Yang ini pindahkan kat sini. Okey, masukkan ke sini balik. Okey. Okey, tolakkan dengan inventory akhir. Barang ya. So, kita akan dapat kos barang dijual. So, dapat tolakkan kat sini. Ini ialah kos barang dijual. Dan teruslah format dia. Untung kasar. Kita dapat untung kasar. Tolakkan dengan belanja. Jumlah semua belanja lah. Semua belanja. Dan akhirnya baru kita akan dapat untung bersih. Okey, boleh nampak ini kita punya macam mana kaedah penyata kita buat. Allah. Okay, nota sikit. Okay. Doktor tengok balik yang tadi doktor nota tadi. Ya, ya. Okey, tengok nota ni. Nota mana yang atas ni? Betul. Nak tengok yang mana?
Yang ni yang baru buat tadi, baru siap tadi. Yang bawah ni. Yang bawah tu. Nampak tak tulisan kalau kecil je ni? Nampak. Okey, tu. Okey doktor. Okey. So kita akan tengok macam mana kita nak selesaikan isu menggunakan latihan dalam kelas kita So saya sharekan kita punya latihan. So latihan yang saya dah sharekan dalam malam tadi dalam kita punya WhatsApp. Okey. So kita tengok soalan ni, rekod penekanan kilang suka ramai Sdn Bhd pada tahun 31 Disember 2018 memaparkan maklumat seperti berikut. So dia ada maklumat berkenaan inventory bahan mentah, kerja dalam proses. Ni semua yang dalam format kita tadi tu. Ada bahan belian bahan mentah, buruh langsung, belanja jualan, belanja ambilan, gaji pengurusi kilang, uniti kilang, pejabat, gaji pentadbiran dan jualan. Okey, so soalan dia ialah sediakan penyata kos barang di kilang untuk kilang Sukaramai. Ni nampak format pertama ialah dia minta kita sediakan penyata barang di kilang ataupun penyata kos barang di kilang. Okay, macam mana kita nak sediakan ialah kita macam tadilah kita plug in kita punya format tadi. Doktor, jap, kalau inventory kerja dalam proses? Ada? Inventory kerja dalam proses tu ada? Proses awal. Ada ni, inventory kerja dalam proses nampak kan? Yang kedua tu kan? Tu dalam format kita tadi ada kan? Inventory kerja dalam proses. Awal lah. Awal tu. Inventory kerja dalam proses pun ada. Okey. Jadi macam mana kita nak buat ni? Saya akan selesaikan isu ni. Okey. So solusi LDK 2 perakaunan pengurusan. Okey. So pertama dia minta kita buat penyata barang di kilang. So kita terus namakan dia Nama dia ialah Syarikat Suka Ramai kan? Ramai Sdn Bhd. Suka Ramai Sdn Bhd. Penyata kos barang di kilang. Bagi tahun berakhir 31 Disember. 31 Disember 2018. Kita 2018. Tak ada masalah, tahun tak ada masalah. Okey. So kita kena guna format yang kita telah buat tadi. Pertama sekali, dia hafal format ni pun hafal. Pertama sekali ialah kita tengok bahan mentah. Dua kali saya tulis hari ni. Tulis lagi sekali. Inventory Awal. Kalau macam ni kita tulis, bolehlah kita dah bagi tajuk inventory awal. So kita tulis, kita dah tulis tajuk bahan mentah. So kita kena fahamlah inventory awal tambah dengan Belian. Tolakkan dengan inventory akhir. Inventory akhir. Tapi kena ingat semuanya melibatkan bahan mentah sebab bawah tajuk kita punya bahan mentah. So soalan, inventory awal bahan mentah berapa? Inventory awal berapa? Inventory akhir berapa? 10,000 dengan 12,000. 12,000. Tulis 10,000, maknanya kita kena tulis 10,000 di sini. 10,000 yang inventory akhir kan tolak kan, jadi dia 12,000. Okey, belian ada belian? Belian. Ini selesai. Belian ada, belian bahan mentah.
Okey, betul. So kita ini selesai, ini selesai. Belian bahan mentah 105,000 selesai. 105,000. Ibu. Kita tolong kira guys. 10 campur ni 125, 125 tolakkan dengan 12. 100, 113 kan? 103 sorry. 103. So kita dapat belian kita bahan mentah kita ialah 103,000. Betul eh? Okey. So lepas tu kita punya format ialah tambahkan dengan buruh langsung. Buruh langsung. So buruh langsung tengok buruh langsung ada Ada tu 60,000. Okey, 60,000. Yang gaji pengurus kilang doktor? Sabar. Itu gaji selalunya apa? Belanja kan? Belanja. Okey. Kalau belanja dia dalam kilang dia jadi overhead. Nanti Overhead. saya teruskan. So kita punya berapa kos prima kita? apa dia doktor? Kos prima. Oh, kos 43,000. Ah, kos prima kita ialah 163,000. Mudah betul lupa. Baru ajar tadi. Kan? Okey. Bahan mentah campur buruh langsung itu ialah kos prima kita. Selepas tu kita sambung lagi kita punya formula overhead. Tambah Apa maksud overhead? Belanja. dalam Belanja untuk kilang. Tu masuk overhead. Overhead ialah belanja untuk kilang. Jadi semua belanja-belanja yang ada nama kilang kena masukkan dalam ni. Belanja dan pentadbiran tu bukanlah. Bukanlah. gaji Bukan pengurus, belanja yang melibatkan kilang sahaja. gaji pengurus kilang, utiliti kilang, Gaji pengurus kilang, utiliti kilang. Ada lagi tak? Tak ada, itu sahaja. Itu saja. So maknanya ada dua, 35 dengan 15. 25 dengan 15. 1,000. So kita masukkan ya dulu. Pertama gaji Gaji kilang. Gaji pengurus kilang. Satu lagi utility kan? Utiliti kilang. Utility kilang. 15,000 tambah dengan Satu 35,000. 35,000, 15,000. 15,000. Satu lagi ialah 15,000. 15,000. Oops. Total 50,000. kos pengeluaran. Betul. 15,000. So kita akan dapat total 50,000. overhead kita ialah 50,000. 1,000. Ini tambah semua tambah sebab kita ini kos. Semua kira kos ni. Buruh langsung itu. So sekarang ni kita akan dapat 213,000. okey, apa nama dia? Ini ialah kos pengeluaran. So kos pengeluaran kita 163 tambah 50, 213,000. Okey, sambung lagi. Baru kita kena tengok inventory awal kerja dalam proses. Saya ringkaskanlah KDP, kerja dalam proses. Boleh faham tak? Faham. Saya tadi dah tulis format kan, malah tulis ya. Awal Awal 6,000, akhir 4,000. tolakkan dengan inventory Barang. akhir kerja dalam proses. So kita kena tengok soalan. Mana yang kerja dalam proses? Ada dua. 6,000 dengan 4,000. 4,000. So kita kena tambah 6,000 dan tolak 4,000. So total dia kita akan dapat yang ini ialah kos barang di kilang. 215,000. 215,000. Okey.
Dia dapat? Senangnya ini, dia soalan tak susah. Okey. Dan seterusnya, kita terus buat soalan yang nombor 2. Dah siap yang tadi tu? Penyata pendapatan. Dia suruh buat penyata pendapatan dan lain-lain pendapatan komprehensif. Tulis. Tu tak apa, tu nama je panjang. So, kita akan buat sekali lagi. Tajuk dia satu markah. Ya, dah ingat dah. Bagus. Suka ramai sendiri yang berhad. Saya kena ajar juga ni. Sepatutnya saya kadang-kadang tak ajar. Tapi bila saya tak ajar, you all tak buat. Jadi kena buat juga. Penyata pendapatan. Terus dia buat komprehensif pun boleh. Penyata pendapatan komprehensif. Bagi tahun 21 Disember. berakhir 31 Disember 2018. ya betul 2018. Okay. So format dia macam biasa jualan. Kita tengok jualan. So jualan jualan apa? Jualan ada 85,000. 550,000 lah. 550,000. Okey. Tolakkan dengan kos barang dijual. So dalam kos barang dijual ni formula dia ialah inventory awal barang siap tambah dengan kos barang dikilang. Tolak dengan inventory Akhir. saya dalam exam tu kalau saya lah, saya jawab macam ni lah. Saya hafal dulu. Asal sama Akhir dia. barang siap. Yang ini benda yang mesti kita ingat. Lepas tu baru kita isikan tempat kosong. Okey, inventory awal barang siap. Inventory awal barang siap, kita tengok. 40,000. 40,000 dengan 50. 40,000 dengan 45,000. 45,000. So isi je lah. 40,000 tolakkan Bawah tu 45,000. 45,000. Kos barang dikilang? Tak ada. Tengok saja jawapan kita tadi. Kos barang Oh, dikilang. yang kilang-kilang tadi tu Ya, inilah yang saya cakap tadi tu kan ada buat tunjuk anak panah tadi format. Kan? 215,000 ni masukkan 215,000. Yang ini yang selalu kita kantoi pelajar ni. Kadang-kadang pelajar ni dia buat kos barang dikilang dia lain. Tapi bila jawapan kat dalam ni dia jadi lain. Nampak sangatlah dia bila dah panik dia rujuk kawan-kawan dia buat. Okey, jadi jawapan dia tak sama dengan yang dia buat. Jadi rugi. Sebabnya yang ini apa sahaja jawapan yang kita bagi kat atas ni walaupun salah, bila kita letak kat bawah ni walaupun salah dikira betul. Sebab kita tahu pelajar ni faham apakah nilai yang perlu dimasukkan dalam nyata kos barang dikilang. Tolong kira 40 campur 200. 680,000. Oi, tolak weh. Macam dalam 600. 210,000. 40 campur 215. 255,000. 255,000 tolak 45,000. 210,000. Mana dapat 600? Ya, dia berapa tambah tu? Kali. 210,000. Oh, saya tambah daripada atas. Boleh rugi bisnes ni jual. Tiba-tiba ada 600. Okey, 210,000. So, kita akan dapat apa ni? Selepas kita kira 250,000, kita akan dapat untung kasar. So, untung kasar kita 550 tolak 210, 340,000. Okey, 340,000 tolakkan dengan belanja. belanja. Overhead.
Overhead. Ini kalau dalam penyata pendapatan dia dah bukan panggil overhead dah. Oh, dia dah jadi belanja. Belanja. Okey. Okay. So belanja ni kita tengok dalam ni belanja yang bukan kilang itu ialah belanja dah. So Oh, kita ada belanja jualan betul. belanja jualan. Jualan 85, belanja am dan pentadbiran 70, utility pejabat 5,000, gaji pentadbiran 10, ada 4. Banyak ni. 85, 70, 5, 10. Okey. So pertama kita ada belanja jualan. Belanja jualan 85,000. Lepas tu kita ada belanja am dan pentadbiran 70,000. am dan pentadbiran. Tak pun dia dah hilang ada. Pentadbiran berapa? 70,000 eh? 70,000. 70,000. Utility pejabat 70,000. Lepas tu kita ada utility. pejabat 5,000. Utility 5,000. Gaji pentadbiran Dan kita ada gaji. Saya ringkaskan je lah Gaji. 10,000. 10,000. Okay, save. Jumlah 170,000. Berapa? 170,000. Pak kira 170,000. So akhir sekali kita akan dapat untuk apa masalah? Beli pen Tugasan. Tugasan dah. Untung bersih. Bersih. untung bersih. Untung bersih berapa? 300 sama ni 340 kan 170 juga kan? 170,000. 170,000. Siap. Siap. Cuma saya bagi jugalah beberapa tips dalam exam. Kadang-kadang dia bagi ada bentuk berbeza Kadang-kadang dalam exam ni dia ada bagi trik sikit. You all ni kadang-kadang tak ada kena trik, tak faham. Okay, kena ingat dalam kita punya kilang ni yang dipanggil sebagai overhead itu ialah belanja, overhead dan belanja. Dia dua-dua benda lebih kurang sama tapi tidak serupa. Okey. Tak pula saya menulis benda tak keluar ni. Okay. Satu overhead, satu dia belanja. Saya bagi contoh. Okey, dalam contoh yang saya nak bagi ni ialah katakan kita ada belanja insurans. Okey. Dalam belanja insurans ni belanja insurans syarikat keluarkan nak type susah. Dia tak keluar. Insurans. Okay, belanja insurans katakan saya buat 100,000. Belanja insurans 100,000. Di mana 70% untuk kilang, 30% untuk pentadbiran. 70% untuk kilang dan 30% untuk pentadbiran. Ini soalan. So macam mana cara kita nak merekod? Kita kena kira 70% darabkan dengan 100,000. Darabkan dengan 100,000. Yang ini merupakan belanja insurans. Belanja insurans kilang. Berapa ribu? 70,000. 70,000. Kadang-kadang soalan bagi trik macam ni. Dia bagi satu dia jenis tapi dia bagi pecahan dalam bentuk peratus. Jadi kat sini belanja yang satu lagi ialah 30% darabkan dengan 100,000. Yang ini ialah belanja insurans pejabat. Iaitu apa? 30,000.
30,000. Okey, boleh faham tak? Kadang-kadang dia bagi dalam bentuk begini. So kena berhati-hati kita dalam kita menentukan berapa banyak yang pergi kepada overhead, berapa banyak yang pergi kepada belanja. Sebabnya kita kena asingkan nanti yang belanja akan masuk dalam penyata pendapatan, yang overhead akan masuk dalam kita punya kos barang di kilang. Okay, boleh faham So itu sahaja yang kita belajar berkenaan dengan perekonomian pengurusan. Banyak sebenarnya perekonomian pengurusan ni, tetapi untuk tujuan paper ni itu sahaja yang kita perlu ambil tahu. Tak banyak. Okey? So boleh faham? Itu saja. Okey. So habis topik yang kedua. Kejap topik kedua. Kita rehat sekejap seketika lagi. Dalam barang 5 minit lagi. Okay, saya nak rehat, nak minum sekejap. Saya save dulu. Okay, so okay, nanti saya akan sharekan dalam group dan juga dalam UM Online Learning Okay. Rehat 5 minit. Sekarang ni pukul 10.25, 10.30 saya akan mula untuk yang terakhir iaitu analisis penyata kewangan. Okay, ada tip tak cara nak ingat formula? Alamak. Macam mana ada tips Sekejap saya nak stop dulu.